Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cikgu Syafina. Baiklah, hari ini cikgu akan sambung dengan pengajaran kita berkaitan dengan bab 6 iaitu cahaya dan optik di bawah subtopik 6.1 iaitu pembiasan cahaya. Perhatikan gambar berikut. So, kamu dapat perhatikan di sini terdapat dua batang pensel di mana batang pensel yang pertama berada di dalam segelas air dan batang pensel yang kedua berada di belakang sebuah bongkah kaca. Kamu dapat perhatikan pensel kelihatan bengkok di dalam air dan pensel kelihatan bengkok di dalam blok kaca. Kenapakah ini berlaku? Ini adalah kerana adakah pensel itu patah? Sebenarnya ini adalah kerana disebabkan oleh pembiasan cahaya. Perhatikan video ini. Baiklah, dalam video ini menunjukkan bahawa satu sinar cahaya laser yang dipancarkan ke dalam air, di mana cahaya itu merambat daripada ruang udara ke dalam air, dan kita perhatikan warna hijau itu seolah-olah membengkok ataupun nampak membengkok. Adakah warna ataupun sinar itu sebenarnya betul-betul membengkok? Ataupun kalau kita letak secara menegak, ia akan lurus ke bawah. Tapi jika kita memasukkan sinar itu secara condong kepada permukaan air, kita dapati bahawa sinar itu sedikit membengkok daripada alur cahaya sebenar. Ini pun juga fenomena pembiasan cahaya. Okey, apakah itu pembiasan cahaya? Okey, pembiasan cahaya berlaku disebabkan oleh perubahan halaju cahaya apabila merambat melalui medium yang berlainan ketumpatan optik. Okey, ketumpatan optik, kenapa kita ada perkataan optik? Kerana ianya berkaitan dengan cahaya. Bila berkaitan dengan cahaya, berkaitan dengan penglihatan mata. So, sebab itulah ia panggil ketumpatan optik. Ini adalah apabila cahaya itu merambat ke dalam medium yang berbeza ketumpatan optik, ia mengalami perubahan halaju dan juga cahaya itu akan mengalami perubahan arah perambatan. Analoginya adalah seperti ini. Jika kamu sedang berjalan di atas jalan tak, iaitu di dalam ruang udara, kamu dapat berjalan dengan lurus, betul? Tapi bila kamu berjalan di dalam air, contohnya kamu pergi ke dalam kawasan pantai, kamu berjalan di dalam air ni, kamu akan dapati halaju kamu semakin berkurang dan kamu juga tidak boleh bergerak secara lurus. Ini adalah kerana air mempunyai ketumpatan yang berbeza dengan udara. Itulah yang berlaku kepada cahaya apabila ianya merambat di dalam medium yang berbeza ketumpatan. Halajunya berubah, arah perambatannya berubah. Cuma halajunya kita nak tahu dia berubah semakin laju atau semakin perlahan. Okey. So, ini adalah gambar rajah sinar yang kita boleh lukis, di mana kita tahu kita ada sinar 7. Ini kita dah belajar dalam bab gelombang. Lepas itu, ini adalah garis normal. Garis normal pun cikgu dah terangkan, tapi cikgu ingatkan lagi sekali. Garis normal mestilah dilukis secara serenjang dengan permukaan satah. Okay? Dengan permukaan satah. Maksudnya kalau kat sini permukaan satah ataupun sepadan kita ialah di antara udara dan juga blok kaca. So, nampaknya ianya dilukis secara normal. Ini ialah sudut 7. Sudut 7 ialah sudut di antara garis normal ke sinar 7. Okey, ini ialah sinar biasan. Sinar biasan, kita perhatikan bahawa ianya, kalau ikut logik sinar 7 ini cahayanya akan lurus saja ke sana. Tetapi disebabkan oleh blok kaca ini mempunyai medium yang mempunyai ketumpatan yang berbeza dengan udara, ianya menyebabkan sinar kita terbias mendekati garis normal, menjadikan sudut biasannya lebih kecil. Okay, so macam mana kita nak kenal sesuatu bahan itu dari segi ketumpatan? Kita boleh tengok. Kalau kita bandingkan antara udara dengan blok kaca, kita tahu blok kaca lebih tumpat. Kalau sesama cecair, iaitu contohnya minyak dengan air, kita tahu yang minyak akan terapung. Bila dia terapung, maka ianya ialah kurang tumpat. Okey, seterusnya, jenis pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya ini kita tahu ianya boleh berlaku daripada medium lebih tumpat ke kurang tumpat ataupun medium
kurang tumpat ke lebih tumpat. So dekat sini kita perhatikan bahawa apabila sinar tuju ini daripada medium kurang tumpat masuk ke dalam medium yang lebih tumpat, sinar biasanya akan mendekati garis normal, di mana sudut biasanya lebih kecil daripada sudut tuju. Manakala jika kita punya sinar tuju daripada cahaya ini merambat daripada medium lebih tumpat ke kurang tumpat, iaitu contoh daripada blok kaca ke udara, sinar tuju akan menyebabkan sinar biasanya menjauhi garis normal, di mana pada waktu ini sudut tuju lebih kecil daripada sudut biasan. So daripada sini, ini adalah contoh gambar rajahnya. Kalau kita tengok cahaya ini merambat kepada blok kaca. So ini adalah garis normal. So garis normal kita dapat perhatikan yang sudutnya menjadi lebih kecil, iaitu I lebih besar daripada R. Okey, ini adalah kerana ianya merambat daripada medium yang lebih tumpat. Okey, medium yang kurang tumpat ke medium yang lebih tumpat. Bila kita tengok ia keluar daripada blok kaca, ini adalah garis normal, kita dapati yang sudut tuju lebih kecil daripada sudut biasa. Ini adalah kerana di sini adalah ruang udara. So ruang udara adalah kurang tumpat. Ini adalah contoh daripada medium yang kurang tumpat ke lebih tumpat. Ini sudut tujunya lebih besar daripada sudut biasan. Okey. So istilah-istilahnya cikgu dah bagi juga dalam tajuk gelombang dulu, iaitu kita ada garis normal berserenjang dengan sempadan medium yang berbeza ketumpatan. Sudut tuju, sudut di antara sinar tuju dengan garis normal, sudut biasan R, sudut di antara sinar biasan dengan garis normal. Okey. Seterusnya, indeks biasan. Okey, ini indeks biasan ni mungkin istilah yang baru kamu dengar ataupun dah biasa dengar, di mana simbolnya ialah N. Okey, N refractive index. Indeks biasan ini adalah satu nilai yang boleh digunakan untuk menentukan darjah pembengkokan alur cahaya apabila ianya merambat daripada satu medium ke medium yang lain ataupun dari satu vacuum ke medium. So daripada sini, kalau ianya melibatkan ruang vacuum ke dalam medium, untuk mengira indeks biasanya kita boleh gunakan laju cahaya dalam vacuum perkan dengan laju cahaya dalam medium. Laju cahaya dalam vacuum adalah fix, iaitu 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Laju cahaya dalam medium ini berubah-ubah bergantung kepada cahaya itu merambat ke dalam medium apa. Okey, kalau dia merambat ke dalam kaca, lain nilai dia. Kalau dia merambat ke dalam air, lain nilai halajunya. Jadi untuk mengira indeks biasan ni, kita substitute saja ke dalam persamaan ini, iaitu halaju cahaya di dalam vacuum perkan dengan laju cahaya dalam medium. So kita akan dapat indeks biasan. Alright, so untuk indeks biasan ini boleh ditentukan melalui hukum Snell. Nanti akan terangkan. Tapi kita tengok dulu contoh-contoh nilai indeks biasan bagi cahaya di dalam medium-medium yang berbeza. Contoh kalau dekat dalam vacuum dan udara, indeks biasanya adalah 1. Okey, dalam minyak zaitun 1.46, dalam Perspex 1.5, dalam kaca 1.52. Okey, dalam kaca yang berbentuk flint 1.66, dalam intan 2.42. Macam mana nak dapat nilai-nilai indeks biasan ini? Ianya boleh ditentukan melalui eksperimen. Okey, yang ianya dibuktikan melalui hukum Snell. S-N-E-L-L. Alright. So ini adalah contoh-contoh perambatan sinar cahaya dalam air dan daripada air ke dalam 3 medium yang berbeza, iaitu Perspex, kaca dan juga intan. So kita boleh perhatikan, okey, ianya daripada air ke Perspex. So awak boleh perhatikan, maksudnya daripada medium yang kurang tumpat ke lebih tumpat. So sudut kita punya biasan adalah daripada 50 sudut tuju kita, ianya berkurang menjadi 42.8. Ini adalah kerana indeks biasan air dan juga Perspex berbeza. Bila kita bagi sinar tuju daripada air pada sudut 50 darjah juga ke dalam kaca yang flint, kita dapati ianya berkurang lagi menjadi 3.79. Kenapa sudut biasan ini berkurang? Kerana kaca ini mempunyai indeks biasan yang lebih besar.
Begitu juga situasi yang ketiga, kita bagi cahaya ini merambat daripada air ke intan, kita dapati bahawa sudut biasanya menjadi makin kecil. Sebab apa? Sebab indeks biasan intan lebih besar. Ini menunjukkan bahawa hubungan sudut pembiasan itu dengan indeks biasan adalah berkadar songsang. Semakin besar indeks biasan sesuatu bahan, semakin kecil sudut biasan. So daripada situ kita dapat persamaan ataupun hukum Snell. Okey, kita nak tentukan indeks biasan ni tadi daripada nilai-nilai tadi, kita buatlah dia punya nisbah dia. Okey, N2 per N1 sama dengan sin theta 1 per sin theta 2. Daripada sini kita dapatlah formula indeks biasan N sama dengan sin I over sin R. Okey, N sama dengan sin sudut 7 per sin sudut biasan. Tapi dia ada syarat. Okey, syaratnya adalah I ini mestilah sudut dalam medium kurang tumpat. Ini mesti ingat. Okey, dia dalam medium kurang tumpat. Kenapa? Nanti cikgu akan tunjukkan contoh dia. Tapi ini awak mesti ingat, I ini mesti sudut dalam medium kurang tumpat. Okey, so contohnya yang inilah. Kita boleh kira indeks biasan N sama dengan sin I per sin R. Okey, so kalau kita tengok untuk situasi ini, kalau kita punya sinar tuju kita direct, straight saja, so sudut kita adalah kosong darjah lah. Okey, sebab dia betul-betul berada atas garis normal. Okey, tapi kalau ia ada sedikit pembengkokan, kita akan ada sudut I dan sudut R. Okey, so daripada sini, ini adalah formula indeks biasan N sama dengan sin I over sin R. Cikgu nak remind, ingat sudut 7I mestilah medium kurang tumpat. Okey, ini adalah medium kurang tumpat. Yang kedua, kenapa perlu macam ni? Sebab kita ada situasi yang daripada medium yang lebih tumpat, okey, kita pergi kepada kurang tumpat. Alright. So, bila cahaya merambat, kita akan ada sudut 7 di dalam medium yang lebih tumpat sebagai I. Tetapi di sini kita akan dapat R. Bila kita nak gantikan ke dalam persamaan ini, kita jadikan nilai ini di tempat I. Itu maksud dia, I itu mestilah sudut bagi medium kurang tumpat. Yang kedua, indeks biasan nilainya mestilah lebih besar atau sama dengan 1. Ingat, N mesti lebih besar atau sama dengan 1. Kalau awak kira tiba-tiba awak dapat kurang daripada 1, maksudnya awak telah melakukan kesilapan. Okey, ingat nilai indeks biasan paling kecil adalah 1 dan ianya akan jadi more than 1. Okey. So ini intake biasan dekat dalam udara tadi. Ingat ada 2 syarat. 1, bila nak substitute dekat I ini, sudut di I ini mestilah medium yang kurang tumpat. Okey, yang keduanya nilai N mestilah lebih besar atau sama dengan 1. Okey. So kat sini kita perhatikanlah, okey, apabila cahaya merambat ini ia akan mengalami perubahan bagi sudut. Ni cikgu dah terangkan tadi. So ini adalah eksperimen yang untuk menentukan sudut tuju dan sudut biasan. So boleh rujuk dalam buku teks kamu, boleh baca untuk lebih faham. So daripada eksperimen ini kita akan dapat sudut tuju ni kita dah tentukan. So kita akan dapat nilai bagi sudut biasan. So daripada situ kita sin I kan dia dan juga sin R. Daripada sini kita boleh buat graf dan hasil daripada itu kita boleh membincangkan dan kita boleh membuat kesimpulan hubungan di antara sin I dengan sin R. Okey. So ini contoh latihan berkaitan dengan indeks biasan. Alright. Nanti kamu cuba buatlah menggunakan formula N sama dengan sin I per sin R. Okey. Yang seterusnya, kita ada dalam nyata, dalam ketara. Okey, ini adalah situasi yang sering berlaku kat dalam kehidupan harian kita. Mungkin untuk berada di tepi kolam ni jarang berlaku, tapi kalau macam awak pergi kat kolam air ataupun kolam renang, contohlah kalau dekat dalam kolam tu ada duit shilling terjatuh, awak perhatikan duit shilling tu seolah-olah berada lebih dekat dengan permukaan air. Tapi adakah betul dia dekat? Sebenarnya itu adalah kedudukan imej sahaja. Objek yang sebenarnya berada lebih dalam. So, sebab itulah kita ada istilah dalam nyata dan dalam ketara. Di mana kedudukan sebenar ini adalah dalam nyata dan kedudukan imej ini adalah dalam
ketara. So daripada situ, ini adalah gambaran yang lebih jelas supaya awak boleh nampak istilah-istilah yang ada. Dalam nyata ialah dalam yang diukur daripada permukaan air ke kedudukan objek. Okey, dalam ketara ialah diukur daripada permukaan air ke kedudukan imej. Jadi kita boleh kira indeks biasan juga, iaitu N sama dengan dalam nyata per dalam ketara. H besar per H kecil. Nilai dia ingat ya, N mestilah lebih besar atau sama dengan 1 juga. Okey. Seterusnya ini eksperimen yang perlu dan boleh dilaksanakan. So kita letak satu pin dekat dalam air. So kita akan dapat lihat kedudukan imej dalam ketara dia. Alright. So kita akan buat eksperimen ini menentukan kedudukan imej yang dipengaruhi indeks biasan medium. So untuk eksperimen ni kita awak boleh baca lebih details dekat dalam modul lah. Alright. Okay. Seterusnya ini adalah contoh soalan. Boleh tengok juga dalam buku teks. So ingatlah N sama dengan sin I per sin R. I ini mestilah sudut di dalam medium yang kurang tumpat. So boleh kira sudut, boleh kira juga hal laju, depends on the question. So boleh tengok contoh ni dalam buku teks. Ini contoh menggunakan dalam ketara dan dalam nyata. Okey, ini pun soalan, nanti kita boleh bincang. Awak cuba buat dulu. Alright, so ini adalah contoh dia memerhatikan kedudukan. Jadi kita nak belajar bagaimana nak melukis kedudukan imej yang betul. So kalau kita tengok daripada sini, ingat ya, cahaya anak panahnya mesti masuk ke dalam mata. Cahaya, draw the ray diagram, the direction mesti ke dalam pemerhati punya mata. Kalau ikut logiknya, alright, kalau kita tengok daripada sini, ini adalah kedudukan imej. So imej ni berada lebih atas. Ini kalau kita fikir jika cahaya itu tidak membengkok, dia lurus sahaja. Tetapi hakikatnya cahaya ini membengkok kerana ianya merambat daripada medium yang lebih tumpat kepada medium yang kurang tumpat. Cikgu pakai simbol ya, rose. So dekat sini kita perhatikan sudut R dia jadi lebih besar daripada sudut 7. Okey, so daripada sini jurulatih ini nampak dia punya penyelam tu seolah-olah berada lebih tinggi. Manakala penyelam pula nampak jurulatih itu berada lebih tinggi daripada kedudukan asal dia. Sebab apa? Sebab alright, dia perhatikan yang cahaya itu daripada ini ya, sudut 7-nya, I-nya lebih besar daripada R dia. Okey, so macam mana kita nak lukis? Ini ada satu contoh soalan. So untuk melukis ini, first step yang kamu perlu buat adalah, okey, ini kedudukan P ya, P. P ini adalah objek ibu jari kaki. So kalau kita fikir, dia punya kedudukan imejnya akan berada di kawasan lebih atas daripada kedudukan objek. So kalau kita nak lukis, first step yang kamu perlu lukis adalah garis normal. Garis normal ini adalah antara mata hingga ke kaki lah. Okey, step yang pertama. Step yang kedua, kamu lukis garisan daripada ibu jari kaki ni pergi ke garis normal secara saya ingat pula cikgu lukis ya. Okey, daripada ni kamu lukis dia secara lurus. Okey, lurus ke ibu jari kaki. Tetapi oleh kerana cahaya ini merambat di dalam medium yang lebih tumpat ke kurang tumpat, ianya merambat menjauhi garis normal, pergi ke mata. Okey, pergi ke mata lah. So ini sudut I-nya lebih kecil daripada sudut R. So daripada sini kita lukis unjuran dia okey, kita lukis unjuran dia. Alright, lukis unjuran dia. Okey, lurus. Saya ingat pula. Aduh ya Allah, sekejap. Okey, awak lukis unjuran dia lurus ke sini. So di sini awak perhatikan imejnya terbentuk. So dia nampaklah kedudukan imejnya adalah di atas. Okey, ini adalah kedudukan imej dan yang bawah ini adalah kedudukan objek. So imej berada lebih atas daripada objek. Ingat, kedudukan imej mestilah dalam lingkungan kedudukan objek lah.
Okey, so step dia, yang pertama lukis garis normal, yang kedua lukis daripada ibu jari ini pergi ke garis normal, yang ketiga lukis sinar biasan, yang keempat lukiskan unjuran dia untuk mendapatkan imej. Okey, yang seterusnya cikgu harap untuk lukisan ini saya akan ajar juga nanti satu lagi method, reverse method saya panggil. So saya akan buat video tu untuk saya ajar. So awak cuba lukis sendiri, bagi kedudukan imej bagi dalam nyata dan dalam ketara. Okey, so sampai sini dulu untuk kita punya topik pembiasan. Sekiranya ada sebarang persoalan, kamu boleh message ataupun tanya cikgu. Cikgu harap kamu faham dengan penerangan berkaitan dengan pembiasan. InsyaAllah masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan diri pada hari ini. So sekian dulu daripada Cikgu Syafinar. Assalamualaikum. Bye.